Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia kita dan diberikan kesihatan, taufik dan hidayah sehingga kita dapat berjumpa sekali lagi pada minggu yang kedua selepas Aidilfitri, dan kita masuk kepada PKP yang ketiganya, PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, yang akan bermula esok 10 hari bulan, ya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kekuatan untuk kita menempuh ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawajjuh kita kepada Allah, memohon Allah Taala memberikan kesabaran kepada kita dalam ujian-ujian, ya, insya-Allah. Taib, hadis yang ke-22 pada malam ini yang berbunyi an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'a adkhulul jannah? Qala na'am. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang bermaksud daripada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir sahabat, ayahnya Abdullah pun sahabat radhiyallahu anhuma, ya, Al-Ansari, kedua-duanya adalah daripada orang-orang Ansar. Moga Allah meridai keduanya radhiyallahu anhuma. Anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki dipanggil rajulan. Kalau dua, rajulani. Kalau dah ramai, rijal. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, kalau satu, rajul. Jangan keliru antara rajul dengan rijlun. Ya, kalau rijlun kaki, jamaknya arjul, wa tashhadu arjuluhum, itu kaki-kaki. Tapi kalau lelaki, kalau satu, rajulun. Kalau kaki tadi, rijlun. Dan laki-laki kalau dah ramai, rijal. Ya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Tapi kalau kaki-kaki, kalau dah banyak, bukanlah rijal, arjul, wa tashhadu arjuluhum, ya. Jadi seorang laki-laki dipercayai, laki-laki ini hasil daripada kajian, namanya Nu'man ibnu Qawqal, ya, Nu'man ibnu Qawqal. Sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kataan sa'ala yas'alu su'al, ya, bahasa Arab guna perkataan su'al, maksudnya kita guna perkataan su'al diambil daripada bahasa Arab. Sa'ala yas'alu su'alan, ya, sa'ala yas'alu su'alan. Jadi soalan itu cakap Arab sebenarnya, ya, soalan itu cakap Arab. Jadi laki-laki ini bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, apa dia?
ara'aita idza sallaitul maktubat. Di depan ni dengan makna adakah, istifhamiyah dipanggil, ya. Istifhamiyah, sebab ni ada dua. Juga dengan makna wahai. Itu harfun nida. Harfun nida maknanya perkataan untuk digunakan untuk memanggil. Perkataan yang digunakan untuk memanggil ni ada ada ya, ada ayyuha. Tapi di sini bukan dengan makna hai ataupun dengan makna ya. Di sini dengan makna adakah. Istifham. Istifham, interrogatif. Ara'aita, adakah engkau melihat ya Rasulullah? Di sini melihat di sini bukanlah dengan mata kasar, ya. Melihat di sini ialah dengan mata hati dan juga dengan pendapat dan pemikiran. Pendapat dan pemikiran yang didasarkan daripada basirah. Ra'aita idza sallaitul maktubat. Jadi di sini adakah engkau melihat dengan pandangan hatimu lalu memberikan suatu pandangan kefahaman terhadap isu, apa isunya? Idza sallaitul maktubat. Laki-laki ini kata idza di sini apabila, ya, idza di sini apabila dipanggil idza syartiyah, ya, idza syartiyah ataupun idza conditional, maknanya idza syartiyah bersyarat, idza conditional. Sebab ada masanya idza dengan makna tiba-tiba, itu dipanggil idza fujaiyah. Idza fujaiyah dengan makna tiba-tiba. Contohnya wa nufikha fis-sur, maka ditiup sangkakala, fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, ataupun fa idza hum khamidun, maka tiba-tiba mereka mati kesemuanya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun, tiadalah mereka dibinasakan melainkan dengan suatu tiupan ataupun suatu jeritan, maka tiba-tiba mereka mati kesemuanya. Fa idzahum khamidun, surah Yasin, kan. Tapi itu idza dengan makna tiba-tiba, sekonyong-konyongnya. Idza fujaiyah, ya, suddenly. Tapi di sini idza syartiyah, conditional idza, ya, iaitu apabila sallaitul maktubat, apabila aku, kata laki-laki ini kepada Nabi, sallaitu, kalau aku telah sembahyang, aku bersembahyang, sallaitu. Kalau ditanya sallaita, hal anta sallaita, adakah engkau telah sembahyang? Hal sallaita? Na'am, sallaitu, ya. Jadi apa pendapatmu ya Rasulullah? Apa pandanganmu berdasarkan pandangan mata hati tadi, kefahaman dan juga pemikiran? Idza sallaitul maktubat, apabila aku sembahyang yang wajib-wajib. Maktubat ialah yang disebut sebagai, ya, yang disebut sebagai al-mafrudat. Maktubat yang termaktub di dalam nas. Dalam nas termaktub 5 ayat, 5 waktu yang wajib. Berdasarkan hadis Jibril, berdasarkan hadis Imam Bukhari, bagaimana Jibril datang untuk mengajar Nabi bagaimana nak sembahyang 5 waktu, hasil daripada Isra' Mi'raj. Maka yang difardukan ialah 5 waktu daripada asalnya 50 waktu. Jadi bila 5 waktu tu macam mana nak sembahyang? Bila waktu mula masuk, bila waktu berakhir, bila waktu yang nak sembahyang 5 waktu tu. Jadi ada hadis Bukhari menceritakan bagaimana Jibril turun hari pertama selepas itu, ya, iaitu selepas peristiwa Mi'raj, iaitu apabila datangnya Jibril pada hari mula-mula tu, semuanya awal waktu subuh, awal waktu zuhur, awal waktu asar, ya, awal waktu maghrib, subuh, turun Jibril mengajar Nabi cara nak sembahyang.
Esoknya turun lagi Jibril, tapi kali ini akhir waktu. Maknanya sempadan waktu subuh, sempadan waktu zuhur, sempadan waktu asar, sempadan waktu maghrib. Jadi daripada situlah, ya, maknanya ini semua sembahyang yang dipanggil sembahyang yang maktubat. Perkataan maktubat daripada maktub, yang termaktub. Perkataan kita guna bahasa Melayu kita yang termaktub. Di sini maktubat, yang termaktub ialah yang difardukan berdasarkan peristiwa Mi'raj. Ya, berdasarkan peristiwa Mi'raj, maka yang dimaktubkan ialah 5 waktu al-mafrudat yang fardu-fardu. Adapun yang lain-lain itu sunat je. Yang raya ke, ya, tahiyatul masjid ke, witir ke, itu masih lagi sunat. Adapun yang 5 ini adalah yang fardu. Wasumtu Ramadan. Apa pendapatmu ya Rasulullah kalau tadinya aku bersembahyang yang fardu saja, maktubat, yang termaktub 5, yang lain tu sunat kan? Dan aku puasa yang wajib je. Wasumtu Ramadan. Sumtu, tu akulah. Nawaitu, aku berniat. Amantu, aku telah beriman. Aftartu, aku telah berbuka. Sumtu, aku telah, maknanya berpuasa. Umirtu, aku telah diperintahkan. Jadi perkataan tu baris depan, aku wasumtu Ramadan. Aku tak puasa yang sunat, tapi aku puasa yang wajib. Puasa Ramadan yang wajib. Syahrul Ramadan, ya tak? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ayyaman ma'dudat. Ya, pada hari-hari yang telah tertentu perkiraannya, iaitu Syahrul Ramadan, yang makruf, ya. Jadi sumtu Ramadan. Aku berpuasa di bulan Ramadan saja. Aku tak buat yang sunat. Sembahyang pun aku buat sembahyang yang wajib saja. Puasa pun aku buat puasa yang wajib saja. Sumtu Ramadan. Kemudian wa ahlaltul halal, apa yang Allah Taala halalkan aku i'tiqad halal, ya. Ahlaltu al halal, maknanya aku mengiktikadkan, mempercayai, berpegang dan beramal yang halal, halalah. Ahlaltul halal, maknanya aku akan menghalalkan yang halal, aku tidak akan mengharamkan apa yang Tuhan halalkan, ya? Maka kita tak boleh nak haramkan. Pernah satu ketika Nabi mengharamkan dirinya tidak mau minum madu kerana ingin menyenangkan hati maknanya isterinya yang cemburu, ya. Turun ayat 5, tuharrimu ma ahallallahu laka, kenapa pula engkau mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Ya, kebetulan Nabi minum madu, tak silapnya daripada tamar yang diperam, ya. Kemudian kebetulan diminum air itu, madu itu daripada rumah salah seorang isterinya. Kemudian dia balik ke rumah isteri mengikut gilirannya, ternyata ada bau madu itu pada mulut Nabi, menyebabkan isteri yang punya giliran itu tidak selesa dan tak senang kerana Nabi minum di rumah, ya, isteri yang lain, sedangkan gilirannya adalah giliran isteri yang lain. Lalu turun ayat sebab Nabi sudah mengharamkan madu itu pada dirinya, sedangkan Allah Ta'ala halalkan madu. Maka lima tuharrimu ma ahallallahu laka, kenapa pula engkau ya Rasulullah, ya Nabi, mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Tabtaghi mardata azwajik, semata-mata nak mencari kesenangan, keredaan salah seorang daripada isterimu, lalu kamu mengharamkan benda yang halal. Jadi benda yang halal tetap halal, tak boleh kita haramkan. Yang haram tetap haram, tak boleh kita halalkan. Ahlaltul halal, aku menghalalkan apa yang halal. I'tiqad dan juga amalan, perbuatan. Maknanya aku berpegang kepada halalnya sesuatu perkara dan aku beramal dengannya.
Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan benda yang haram. Maksudnya aku tidak akan menghalalkan benda yang sudah diharamkan Allah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya tak? Allah telah mengharamkan bangkai, Allah Taala mengharamkan darah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, dan juga daging khinzir, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan sesuatu yang tidak disembelih kerana Allah, bahkan untuk persembahan berhala-berhala roh-roh yang lain. Jadi itu haram, tetap haram. Haram tu wa haramtul haram, maknanya aku tidak akan menghalalkan. Hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa khalatukum, dalam bagaimana disebut dalam soal perkahwinan, diharamkan kamu berkahwin dengan ibumu, dengan anak perempuanmu. Jadi aku akan mengharamkan apa yang diharamkan, apa yang diharamkan oleh Allah. Walam azid ala zalika, aku tidak akan tambah. Perkataan azid daripada zada yazidu, ya, zada yazidu, zid. Kalau kita nak suruh tambahlah, zid. Kalau asalnya zada, dia punya madhinya, past tense-nya ialah zada. Ya, zada, ya, zadathum imana. Kalau dalam Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, bila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Zadathum imana. Kesan daripada dia mendengar ayat Al-Quran itu sifat orang yang beriman. Bila mendengar ayat Quran, bertambah imannya. Jadi daripada zada yazidu, yazidu, dan kalau kita suruh tambah, zid. Tambahan ziyadah, tambahan ialah ziyadah, dan juga zaidah, ya, zaidah pun tambahan, ziyadah pun tambahan, zaid, zaid pun adalah tambahan. Walam azid, aku tak akan tambah, maknanya aku akan sembahyang yang wajib, puasa yang wajib, aku akan halalkan yang halal dengan i'tiqad dan amalan, aku akan haramkan yang haram, ya, tidak akan menghalalkan yang haram. Walam azid ala zalika, berpada dengan itu, ya, walam azid ala zalika syai'ah, sedikit pun aku takkan tambah. Maknanya aku tak akan buat tahajud, aku tak buatlah yang sunat ni, tak buatlah Senin Khamis. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah, adkhulul jannah. Tu dia soalannya. Tu lagi sekali adakah? Lagi sekali dengan makna adakah? Adkhulul jannah, adakah dengan memada ambil yang sembahyang yang wajib itu saja, tak tinggal. Puasa yang wajib itu saja, tak tinggal. Kemudian yang halal, halal lah, tetap dipandang halal, sama ada dari sudut amalan ataupun dari sudut pegangan. Yang haram, haram lah, tetap haram, tidak akan dihalalkan, sama ada dari sudut amalan dan juga pegangan. Dan walam azid ala zalika, maknanya dia nak ambil yang asas je. Dia nak ambil yang, maknanya yang asas, dia tak akan tambah lebih daripada itu. Siapa ni yang laki-laki yang tanya Nabi ni? Jadi Nabi berdepan dengan macam-macam sahabat ni, macam-macam halnya. Ya, kalau kita baca sebelum ni, bukankah ada seorang sahabat datang jumpa Nabi nak minta suatu tips daripada Nabi, qaulan la as'alu bih anhu, maknanya ahadan la as'alu, dengan satu perkataan, satu tips daripadamu ya Rasulullah yang ringkas, yang dengan itu aku tak akan tanya orang lain dah, memada yang itu je lah. Tolong, maknanya bagi aku satu perkataan, satu amalan dalam Islam ini, qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak, satu perkataan yang aku selepas itu takkan tanya siapa dah, memada, padat dan juga jitu, begitu ya. Itu satu contoh karenah manusia. Sebab manusia ni adalah galian, an-nasu ma'adin, ya tak? Manusia itu adalah galian. Bila sebut galian ni macam-macam lah, ya, macam-macam lah kerenahnya, kerencamannya.
Jadi yang ini begini pula kerenahnya. Apa dia? Lam azid ala zalika syai'a. Saya tak akan tambah. Saya ambil yang wajib je. Yang halal saya akan halalkan i'tiqad dan juga amalan. Yang haram saya akan haramkan i'tiqad dan juga amalan. Jadi dengan yang basic ini, adkhulul jannah. Adakah saya berpeluang masuk syurga? Tu adakah, saya dah sebut tadi di sini istifham, ya, istifhamiyah ataupun disebut interrogatif, ya. Walaupun di sana nun ada dengan makna ya, ada dengan makna wahai, ya, tapi di situ itu adalah harfun nida. Ini ialah maknanya harful istifham. Adkhulul jannah, adakah saya boleh masuk syurga dengan ambil yang basic itu ya Rasulullah? Qala na'am. Nabi respon daripada soalan. Nabi tak pernah mengecewakan sahabat. Ya, sifat Nabi itu tidak akan mengecewakan sahabat. Dia akan responsif dengan para sahabat dan dia akan maknanya melayani mereka dengan keadaan mereka itu. Khatibun nas ala qadri uqulihim, kata Nabi. Berbicaralah dengan manusia di atas kadar akal manusia itu. Ya, kita maknanya di sini seni berbicara, ya tak? Dalam public kita kata speaking kita, dalam kita berdepan dengan manusia dalam public relation kita, tips Nabi ialah khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah dengan manusia atas kadar akal mereka. Jangan maknanya ada kekurangan, maknanya kita kata underrate, jangan juga overrate, berlebih-lebihan, ya? Jangan juga berlebih-lebihan. Jadi di situlah likulli maqam maqal. Bagi setiap kedudukan itu ada bicaranya. Jadi Nabi melayan, Nabi kata na'am. Ya, kamu akan dapat masuk syurga. Justru dia buat yang wajib dan kemudian dia jaga dia punya maknanya kepercayaan dan amalan. Halal tetap halal, haram tetap haram. Maka apa dia punya natijahnya? Implikasinya ialah dapat masuk syurga. Naam. Taib sahabat Nabi ini kita biasa dengar, Jabir ibni Abdullah ini adalah salah seorang di antara sahabat Nabi yang banyak, ya, meriwayatkan hadis. Yang selalu saya sebut ada 6 top 6. Yang di atas sekali Abu Hurairah. Yang kedua Sayyidina Abdullah, ya, Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Diikuti dengan Sayyidina Anas Ibni Malik. Dan yang keempatnya wanita, Sayyidatina Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Kemudian ada 2 lagi, yang kelima ialah Jabir ibni Abdullah yang kita sedang lihat sekarang ini, dan juga Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari, ya, Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari. Jadi kalau dalam ilmu hadis dikatakan dia telah, Sayyidina Jabir ibn Abdullah ini telah meriwayatkan 1540 hadis, ya, dihafalnya dan diriwayatkannya kepada sahabat-sahabat dan kepada tabi'in 1540 hadis. Dia adalah sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Madinah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Dia adalah maknanya sahabat Nabi yang terakhir yang meninggal di Madinah. Umurnya 94 masa dia wafat, ya, umurnya adalah 94. Taib, kalau nak kita ambil biodata sedikit, Jabir ibni Abdullah ibni Amru Al-Ansari ini, ayahnya adalah Naqib. Ya, Naqib ini kita kata ketua kabilah. Ya, ketua kabilah dipanggil Naqib. Jamaknya Nuqaba. Ayahnya hadir semasa perjanjian Aqabah di Mina. Kalau tuan-tuan masih ingat, tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, bukankah Nabi ada engagement dengan orang-orang Aus dan Khazraj
di waktu malam ketika mana Aus dan Khazraj datang nak buat haji ke Mekah, singgah di Mina dekat satu tempat namanya Aqabah, yang sekarang ni kita ada Jamrah, ya, Jamratul Aqabah. Jadi berkemahlah mereka di situ sebelum masuk ke kota Mekah untuk tawaf ifadah, ya, tawaf rukun, ya. Esok keputusannya, ya, apakah dibenarkan, ya, apakah dibenarkan maknanya jemaah haji kita untuk boleh mengerjakan haji. Tapi ada dua pula, selain daripada negara kita, Saudi juga harus diambil kira, ya. Dan constraint-nya ialah masa agak suntuk untuk maknanya persiapan dengan pasportnya, dengan segala-gala keperluan penginapan dan sebagainya itu, ya tak? Baik. Jadi kita kata bahawa mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelapangan, ya, insya-Allah, untuk solat Jumaat dan jamaah dan juga haji, ya, insya-Allah. Jadi masa orang musyrikin Madinah, Aus dan Khazraj, masih lagi musyrikin, ya. Mereka mengerjakan haji sedikit sebanyak mengikut syariat Nabi Ibrahim lah. Ada tawaf, ada sa'i. Tapi berhala tu masih ada jugalah, ya. Berhala masih ada. Maknanya Nabi Ibrahim tidaklah ada berhala, ya. Nabi Ibrahim menentang berhala habis-habisan, ya. Tetapi apa nama tu, maknanya orang musyrikin ini Mekah ke Madinah ke tetap mengerjakan haji kerana itu syariat Nabi Ibrahim. Cuma adalah tambah tokok jahiliah tu, ya, adalah tambah tokok jahiliah. Misalnya kalau mereka tawaf dalam keadaan bersiul, bertepuk tangan, itu tambahan-tambahan daripada musyrikin, ya. Jadi sebelum nak tawaf akan singgah di Mina. Jadi kita pun sedia maklum, ya, cara kita mengerjakan haji, singgah di Mina untuk persiapan nak pergi tawaf ifadah, ya. Jadi berkemahlah di situ. Nabi ni tadi, bukankah dalam sejarahnya pergi berdakwah di Mina waktu malam, ketika mana orang Quraisy sudah tidur, ya. Nabi melakukan dakwah Aurish, dakwah Nabi, ya, keluar daripada kota Mekah pergi ke Mina pada tahun yang ke-11, ya, pada tahun yang ke-11 Nabi menjadi Rasul. Pada tahun yang ke-11 Nabi menjadi Rasul. Kekangan bertambah, ya, Islam dihalang dan disekat di Mekah, tapi Nabi tidak pernah putus asa, tidak ada titik tepunya dalam dakwah dan perjuangan. Nabi tak dapat di dalam, outsourcekan daripada luar, ya. Akhirnya Nabi berdakwah di Mina kepada orang Aus dan orang Khazraj yang datang daripada Madinah. Bukankah hasil daripada dakwah itu, mula-mula tu berapa orang, ya? 7 orang masuk Islam. Lepas itu sudah bertambah 12 orang. Kemudian bertambah 74 orang. Jadi begitulah, ya, maknanya. Jadi pada tahun yang ke-11 itu Nabi berjanji dengan mereka yang baru masuk Islam itu dengan suatu bai'ah, janji setia. Di mana? Di Aqabah. Jadi ayahnya Abdullah, ya, Jabir bin Abdullah adalah naqib, ketua kabilah. Dia hadir. Ya, dia hadir, dan Jabir sendiri pun hadir, tapi Jabir masih remaja. Ya, masih kanak-kanak. Dia pun hadir sama di dalam Bai'atul Aqabah. Begitu, ya. Dan kemudian kita kata bahawa bagaimana kesudahannya, Saidina Jabir ini menjadi ahli ilmu, sahabat yang kuat, maknanya menghafal hadis-hadis Nabi, sehingga akhirnya dia di antara rujukan para sahabat dan tabi'in, ya, di dalam soal hadis ini. Jadi apa yang dikomen oleh pengarang kita di dalam kitab ini, ya, Idahul Ma'anil Khafiyyah fil Arba'in Nawawiyah, ya, katanya apa? Ternyata bahawa sahabat ini meminta penjelasan, mustafsiran, minta penjelasan, ya, tentang kalau takdirnya tak mampulah
buat yang sunat-sunat. Tak mampu nak sembahyang tahajud, tak mampu nak sembahyang yang sunat-sunat. Tak mampulah puasa Senin Khamis, tak mampulah puasa hari-hari putih, Yaumul Bid. Tak mampulah sunat-sunat Syawal, tak mampu. Jadi saya memada dengan yang wajib saja katanya. Sembahyang yang wajib, puasa yang wajib. Tapi yang halal saya akan halalkan, saya tak akan haramkan. Yang haram saya akan haramkan, saya tak akan halalkan. Adakah dengan itu ya Rasulullah? Yang asas, yang basic itu, ya, memungkinkan saya dapat masuk syurga. Jadi dia maknanya minta clear cut daripada Nabi penjelasan supaya kalau dia ambil yang asas, adakah peluang ya untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia mampu untuk membuat tambahan-tambahan barangkali selepas itu, ya. Jadi Nabi tidak mengecewakan sahabat-sahabat. Nabi termasuk di antara manusia yang Allah redha untuk mengetahui benda yang gaib. Memanglah Allah sahajalah yang tahu, alimul ghaibi wasyahadah. Betul. Tetapi ada juga ilmu yang gaib ini diberitahu oleh Allah kepada Nabi berdasarkan ayat illa manirtada min rasulin. Ya, dalam suratul jin, ya, disebut dalam suratul jin bagaimana perkara yang gaib ini, syurga ni, ya, adalah perkara yang gaib. Hanya Allah sahajalah yang tahu, ya. Tetapi dalam suratul jin ada disebut illa manirtada min rasulin. Allah itu alimul ghaib fala yazharu ala Badar. Dan Nabi Badar ini ada boleh saya sebut sebagai ada semacam immunity, di mana ada kesilapan ahli Badar, Nabi akan maafkan. Ghufiralahum ma taqaddama min dhanbihim wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala telah menjamin keampunan bagi mereka apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Dalam kisah Hatib Ibn Abi Balta'ah, kita rujuk kepada Hatib Ibn Abi Balta'ah itu, kita akan lihat bagaimana Nabi memberikan immunity kepada ahli Badar. Dan ada selawat namanya selawat Badriyah. Ya, salatullahi salamullah ala taha rasulillah, salatullahi salamullah bi ahlil badri ya Allah. Ahlil badar, ya, ahli badar. Nah, jadi maknanya ada kelebihan ahli badar. Jadi Sayyidina Nu'man ibnu Qawqal, laki-laki yang bertanya tentang perkara yang basic ni, ahli badar rupanya. Jangan main-main. Jangan kita komankan, ya, dia ahli badar. Dan juga dia hadir dalam peperangan Uhud dan dia mati syahid dalam peperangan Uhud. Rupanya dia juga salah seorang daripada sahabat Nabi yang tempang. Kita ada jumpa satu seorang sahabat Nabi yang tempang, yang dihalang oleh anaknya untuk pergi berperang, tapi akhirnya dia bertekad dan berazam untuk pergi juga perang dengan kakinya yang tempang. Nabi akhirnya izinkan. Maka termasuklah sahabat kita ini, Nu'man, laki-laki yang bertanya tentang perkara yang basic, yang asas ini tadi, namanya Nu'man ibnu Qawqal. Dia pun hadir dalam peperangan Uhud dalam keadaan kakinya yang tempang. Jadi dia pernah, maknanya pada hari Uhud itu dia bersumpah. Dia kata, aqsamtu alaika rabbal izzah. Aqsamtu alaika rabbil izzah. La taghibu syams hatta ata'a bi'arjati khadral jannah. Aku bersumpah, ya, demi Tuhan yang mulia, tidak akan terbenam matahari kecuali aku akan syahid. Aku akan memijak dengan kakiku yang tempang ini akan syurga-syurga yang hijau, khadral jannah, syurga-syurga yang subur, yang nyaman. Jadi begitu. Sebab kita sedia maklum orang yang mati syahid ini terus masuk syurga. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadhina lam
lam yalhaqu bihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Jangan kamu sangka orang yang mati syahid pada jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah. Ya, yastabshiruna bi, dikatakan bahawa farihina bima atahumullah min fadlih, mereka gembira dapat masuk syurga dengan apa kurniaan, apa yang telah dikurniakan Allah kepada orang yang mati syahid. Kita pun ada mengaminkan doa, Allahumma amitna bi mauti syuhada. Matikanlah kami dengan mati golongan syahid, syuhada. Ish azizan au mut syahidan, hiduplah mulia memperjuangkan agama Allah, ataupun matilah syahid demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kan ada nasyidnya, aish azizan au mut syahidan, aish azizan au mut syahidan wala tubali lil adu, hayya hayya yal rijal hayya lil jihad. Dulu ada nasyid ni, dulu ada nasyid ni ya. Jadi dikata tidak, demi Allah katanya, aku bersumpah dengan Tuhan yang mulia, tidak terbenam matahari melainkan aku akan memijak dengan kakiku yang tempang ini akan kesuburan, kehijauan syurga, hatta ya dikatakan ata'a bi'arajati khadral jannah. Setelah dia mati syahid, Nabi diberikan, Allah Ta'ala beri kepada Nabi perkara ilmu ghaib. Nampak? Nabi kata, Inna Nu'man zanna billahi azza wa jalla khaira. Sesungguhnya Nu'man telah bersangka baik dengan Allah. Fawajadahu inda dhannihi. Maka Allah menerimanya di sisi sangkaannya. Falaqad ra'aituhu, kata Nabi, demi sesungguhnya aku telah nampak dia, Nu'man ibnu Qawqal, yang bertanya perkara yang basic tadi. Nak buat benda yang basic tadi. Sembahyang yang wajib je, puasa yang wajib je, tak akan buat yang tak mampu buatlah. Yang sunat-sunat. Ambil yang basic je, yang halal-halal, yang haram-haram. Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah untuk masuk ke syurga dengan kakinya yang tempang. Lalu Allah Ta'ala tadi bagaimana hamba bersangka kepada Allah, begitulah Allah bersangka kepada hambanya. Ya, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini mengikut zon, sangkaan hamba kepada aku. Maksudnya kalau hamba bersangka baik, maka baiklah. Kalau hamba bersangka buruk terhadap Allah, buruklah. Ana ala dhanni abdi bi, hadis qudsi ya. Jadi fawajadahu inda dhannihi, Allah mengurniakannya berdasarkan sangkaannya yang baik kepada Allah. Demi sesungguhnya, kata Nabi, aku telah melihat beliau memijak akan kehijauan syurga. Ra'aituhu yata'u fi khadriha ma bihi arajun. Ya, demi sesungguhnya aku telah melihat dalam alamul ghaib di dalam kesuburan syurga itu adanya kakinya yang tempang berlangkah masuk ke dalam syurga. Jadi di sinilah kita kata bahawa perkara yang muktamad tentang orang mati syahid ini ialah mereka dah masuk syurga walaupun belum kiamat lagi. Kita baca dalam surah Yasin kan, qila dakhulil jannah. Dikatakan kepada lelaki rajulun min aqsal Madinah. Rajulun min aqsal Madinah itu dipercayai namanya Habib. Pekerjaannya An-Najjar. Bukankah dia mati syahid, dibunuh oleh kaumnya sendiri yang syirik kepada Allah. Mereka bunuh, kemudian bila dia mati syahid, dibunuh itu kerana mempertahankan agama Allah. Bukankah dia disebut kepadanya oleh malaikat, qila dakhulil jannah, dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga, ya, masuklah kamu ke dalam syurga. Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaum aku tahu bagaimana Allah telah memuliakan aku dan juga mengampunkan dosa aku, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya,
bagaimana Allah telah mengampunkan dosa aku dan menjadikan aku di kalangan orang yang mulia di dalam syurga. Jadi walaupun ini ada khilaf, kononnya mereka belum masuk syurga, tapi yang muktamadnya adalah mereka telah pun masuk syurga. Cumanya bila kiamat ataupun tiupan sangkakala yang kedua, perhimpunan tiupan sangkakala yang kedua, mereka akan dihimpunkan juga bersama dengan baju-bajunya yang berdarah tetapi berbau kasturi, kata Nabi ya. Maknanya orang yang mati syahid yang dah masuk syurga itu, bila ditiup sangkakala yang kedua, dihimpunkan semula dengan baju peperangannya yang berdarah. Jadi walaupun warnanya warna merah, tapi baunya